Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan membincangkan teknik menjawab matematik SPM kertas 2 bahagian B dan bahagian C. Dalam video ini kita akan membincangkan soalan percubaan tahun 2021 dari SBP. Kita lihat soalan kita yang pertama iaitu soalan bernombor 11A. Rajah 11 menunjukkan suatu graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Berdasarkan rajah 11, tentukan satu Roman, set tepi iaitu E. Di sini kita akan menamakan tepi kita berdasarkan kepada bucu yang dihubungkan. Pertama sekali untuk menamakan tepi, di sini kita akan ambil bucu P dan bucu Q di sini, kita namakan sebagai PQ. Dan begitulah seterusnya, kita ada PR, kemudian kita ada PS. Kemudian kita ada PS sekali lagi. Kita ada dua PS di sini. Dia berbilang tepi. Seterusnya kita ada QR yang menghubungkan bucu Q dan bucu R di sini. Kemudian kita ada SR, bucu S dan juga bucu R. Kemudian kita ada RR, di mana ini adalah gelung. Seterusnya kita ada QS di sini dan kita ada satu lagi QS iaitu dia berbilang tepi. Seterusnya untuk soalan 2 Roman, bilangan darjah. Untuk mendapatkan bilangan darjah, kita akan ambil darjah bersamaan dengan 2 kali bilangan tepi. Jadi kita akan ambil 2 dan didarabkan dengan bilangan tepi yang kita ada di sini, itu adalah 9. Maka darjahnya adalah 18. Seterusnya soalan B. Azizul ialah seorang penghantar surat. Setiap hari dia ditugaskan untuk menghantar surat ke beberapa buah syarikat yang tertentu dengan menggunakan motosikal mengikut jarak minimum. Jarak dalam kilometer dalam laluan yang digunakan antara 6 buah syarikat A, B, C, D, E dan F ditunjukkan dalam jadual 11. Berdasarkan jadual 11, lengkapkan rajah pada ruang jawapan dengan melukis graf berpemberat bagi laluan Azizul. Untuk soalan ini, kita akan melukis graf berpemberat di mana telah pun diberi bucunya pada ruangan jawapan. Untuk melukis graf berpemberat ini, kita akan melihat pemberat yang diberikan di dalam jadual. Pertama sekali adalah dari bucu A ke bucu B, pemberatnya adalah 3, iaitu 3 km. Jadi kita akan hubungkan A ke B, kita akan tulis pemberatnya adalah 3. Dan seterusnya, B ke E adalah 3. B ke E adalah 2 km. Kita hubungkan di sini. Kita tulis 2. Seterusnya, B ke F. Jaraknya adalah 5 km. Itu di sini. 5. Seterusnya adalah C ke A. Di sini. Jaraknya adalah 2. Kemudian C ke D, jaraknya adalah 5. Kita hubungkan di sini. Kita tulis 5. Kemudian D ke C, 5, masih sama sini. Kemudian D ke E, 1. Sini, 1. Seterusnya D ke F adalah 2. Kita hubungkan. Kita tulis 2. Kemudian kita tengok E ke B adalah 2. Di sini kita dah lukis E ke B. Kemudian E ke D 1 kita dah ada. Kemudian E ke F 1. Di sini 1. Jadi yang lain-lain tu macam F ke B, F ke D dan juga F ke E kita dah lukis pada bahagian atas tadi. Jadi inilah bentuk jawapan kita graf yang ada pemberat. Seterusnya untuk soalan 2 Roman, lukis satu graf terarah mewakili laluan sahala dengan jarak terpendek bermula dari syarikat A ke semua syarikat lain. Seterusnya, nyatakan jarak terpendek itu. Untuk soalan ini, kita akan lihat jarak manakah yang paling pendek bermula daripada A di sini. Kemudian dia akan pergi ke semua syarikat B, C, D, E dan F. Di sini kita akan buat secara rawak. Daripada A, dia boleh ke mana-mana dulu. Berdasarkan kepada
soalan B1 Roman ini. Jadi jawapannya kita akan bermula dengan A, kemudian kita akan pergi ke C, di mana jaraknya adalah 2. Kemudian dari C kita akan terus ke D, jaraknya adalah 5. Kemudian dari D kita akan ke F, jaraknya adalah 2. Kemudian dari F kita akan ke E, jaraknya adalah 1. Dan daripada E kita akan pergi ke B, jaraknya adalah 2. Dan jumlah jarak yang dilalui adalah sejauh 12 km. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A1 Roman, kita menulis set tepi, kita akan dapat 1 markah. Dan untuk bilangan darjah, kita nyatakan hubungannya adalah 2i, 1 markah, dan jawapan akhir 1 markah. Kemudian untuk soalan B1 Roman, kita melukis graf berpemberat. Di sini kita sambungkan mengikut pemberat yang telah pun diberi. Kita akan dapat 4 markah. Kemudian untuk soalan B2 Roman, kita menyatakan jarak yang terdekat 1 markah dan jumlah jaraknya 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan kedua, iaitu soalan bernombor 12. Raja 12 menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan sebuah bas dan sebuah kereta. Graf OPQR mewakili perjalanan bagi kereta dari Putrajaya ke Kuala Lumpur. Graf MMQ mewakili perjalanan sebuah bas dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Soalan A, hitung nilai T. Itu T berada di sini. T kalau kita lihat di sini dia merupakan masa dan di sini diberi jarak. Dan kalau kita lihat di sini pada masa T adalah berlaku perselisihan di antara bas dan juga kereta semasa dalam perjalanan antara Putrajaya ke Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur ke Putrajaya. Jadi untuk mendapatkan nilai T ini, kita boleh kaitkannya dengan laju. Iaitu laju sama dengan jarak per masa. Dan di sini kita boleh dapatkan laju bagi bas, iaitu graf MQN ini kita dapatkan kecurunannya, di mana kita akan ambil jaraknya adalah 40, kita akan per dengan 25. Dan jarak ini dan laju ini sama dengan laju yang diwakili oleh sebuah kereta, iaitu OPQR ini. Di mana jarak untuk kereta adalah 20 dan masanya adalah T. Jadi kita samakan di sini 40 per 25 sama dengan 20 per T. Kalau kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat T sama dengan 12.5. Seterusnya untuk soalan B. Kereta tersebut berhenti seketika di stesen minyak. Nyatakan tempoh dalam minit kereta tersebut berada di stesen minyak. Kita lihat pada graf kita, di mana kedudukan kereta itu berhenti adalah pada graf mendatar, iaitu pada kedudukan PQ. Itu berhenti pada minit ke-10 dan berakhir pada minit ke-T, iaitu 12.5. Maka kita akan ambil 12.5 tolak dengan 10. Maka kita terus dapat jawapannya adalah 2.5 minit. Seterusnya untuk soalan C. Hitung beza laju purata dalam kilometer per jam di antara bas dan kereta. Sini kita akan dapatkan laju bas dan juga laju kereta. Pertama sekali, kita akan dapatkan laju bas, iaitu jarak per dengan masa. Jarak keseluruhan adalah 40 km dan masa yang diambil adalah 25 minit. Dan masa ini kita akan tukar kepada jam dengan kita bahagikan dengan 60. Kemudian kita akan dapat laju bas adalah 96 km per jam. Seterusnya adalah laju kereta. Jaraknya adalah masih sama, iaitu 40 km dan kita akan ambil masanya di sini. Dia berakhir pada minit ke-30. Jadi kita akan bahagikan dengan 30, tukar kepada unit jam, bahagi lagi dengan 60. Dan kita akan dapat laju puratanya adalah 80 km per jam. Maka bezanya adalah
96 tolak 80, kita akan dapat 16. Seterusnya kita lihat soalan D. Sekiranya OP adalah laluan lebuh raya, adakah kelajuan kereta tersebut mematuhi had laju yang ditetapkan? Berikan justifikasi bagi jawapan anda. Kita lihat di sini OP. OP di sini kita kena dapatkan laju OP untuk kereta ini, iaitu jaraknya adalah 20 km dalam masa 10 minit. Kita akan dapatkan lajunya dalam kilometer per jam. Kita ambil jarak per dengan masa 10 minit dan dibahagikan dengan 60, tukar kepada jam, kita dapat 120 km per jam. Jadi soalan yang bertanyakan, adakah kelajuan kereta tersebut mematuhi had laju yang ditetapkan pada lebuh raya? Secara umumnya kita tahu bahawa had laju untuk lebuh raya adalah 110 km per jam. Jadi ini bermaksud kereta ini telah melebihi had laju. Maka jawapan kita adalah kereta ini tidak mematuhi had laju yang ditetapkan. Iaitu had laju pada lebuh raya adalah 110 km per jam. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita menyatakan nilai T, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhirnya 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan B, kita menyatakan tempoh kereta itu berhenti, kita dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan C, kita mendapatkan beza had laju antara bas dengan kereta. Kita ambil 96 tolak 80, terdapat 1 markah dan jawapan akhir, terdapat lagi 1 markah. Kemudian seterusnya untuk soalan D, kita mendapatkan laju antara O ke P, terdapat 1 markah. Kemudian kita menyatakan tidak mematuhi had laju yang ditetapkan, 1 markah. Dan kita nyatakan juga bahawa laju yang ditetapkan itu adalah 110 km per jam, 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Seterusnya kita lihat soalan yang ketiga, iaitu soalan bernombor 13. Gunakan graf pada halaman 22 untuk menjawab soalan ini. Sebuah kafeteria menjual 2 jenis mi berperisai J dan K. Pada suatu hari tertentu, kafeteria itu menjual X mangkuk mi berperisai J dan Y mangkuk mi berperisai K. Harga semangkuk mi berperisai J dan semangkuk mi berperisai K masing-masing ialah RM8 dan RM4. Jualan mi dalam sehari adalah seperti berikut. Kita lihat yang pertama. Bilangan mangkuk mi berperisai J dijual adalah selebih-lebihnya 2 kali bilangan mangkuk mi berperisai K. Kemudian yang kedua, jumlah bilangan mangkuk mi yang dijual tidak melebihi 80 mangkuk. Kemudian yang ketiga, jumlah jualan pada hari itu ialah sekurang-kurangnya RM320. Untuk soalan A, tulis 3 ketaksamaan linear selain X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 yang mewakili situasi di atas. Kita lihat situasi yang pertama, dia kata bilangan mangkuk mi berperisai J ini yang dijual ialah selebih-lebihnya 2 kali bilangan mangkuk mi berperisai K. Bermaksud berperisai J tidak boleh lebih daripada berperisai K sebanyak 2 kali. Jadi kita akan tulis J mestilah lebih kecil ataupun sama dengan 2K. Kemudian untuk situasi yang kedua pula, jumlah bilangan mangkuk mi yang dijual tidak melebihi 80 mangkuk. Maksud J ditambah dengan K, dia tak boleh lebih daripada 80. Jadi kita akan gunakan simbol lebih kecil dan sama dengan 80. Kemudian untuk situasi yang ketiga, jumlah jualan pada hari itu ialah sekurang-kurangnya RM320. Bermaksud dia mesti dapat RM320 dan ke atas. Jadi kita akan ambil harga untuk perisai J 8. 8J tambah dengan perisai K iaitu 4K mesti lebih ataupun sama dengan RM320. Seterusnya untuk soalan B.
Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 unit pada paksi X dan Y, lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketersamaan linear pada graf yang disediakan di ruang jawapan. Pertama sekali, kita akan melukis paksi X dan paksi Y berdasarkan maklumat yang telah pun diberi, iaitu untuk paksi X, kita nyatakan perisai J, iaitu 2 cm kepada 10. Begitu juga dengan paksi Y, iaitu perisai K 2 cm kepada 10 unit. Seterusnya kita akan ambil ketaksamaan kita yang pertama, iaitu J lebih kecil sama dengan 2K, di mana kita akan nyatakan J itu adalah X dan K itu adalah paksi Y. Dan seterusnya kita akan tulis persamaan, iaitu X sama dengan 2Y ataupun J sama dengan 2K. Di sini untuk melukis garis lurus, kita kena dapatkan nilai J dan juga nilai K. Kita kena dapatkan sekurang-kurangnya 2 titik. Iaitu yang pertama, kita akan buat satu jadual mudah. Kita ambil satu nilai X. Contohnya kita ambil 0, kita gantikan di dalam persamaan, kita akan dapat Y sama dengan 0 juga. Kemudian kita pilih satu lagi nilai X. Sini kita pilih 20. Kita gantikan dalam persamaan, kita akan dapat Y sama dengan 10. Jadi di sini kita ada 2 titik. Kemudian kita akan plotkan kedua-dua titik ini, iaitu pertama adalah 0,0 di sini. Kemudian titik yang kedua 20, 10. Seterusnya kita akan sambungkan kedua-dua garis ini menggunakan garis lurus dengan pembaris. Kita dapat garis seperti ini. Dan garis ini merupakan garis penuh kerana dia ada simbol sama dengan di bawah, itu lebih kecil sama dengan. Seterusnya pula, kita akan lihat ketaksamaan yang kedua, iaitu J tambah K lebih kecil sama dengan 80. Kita akan tulis dalam bentuk persamaan, J tambah K sama dengan 80. Di sini kita akan gantikan nilai J untuk mendapatkan nilai K. Di sini kita akan ambil J sama dengan 10, maka K kita akan dapat 70. Kita akan ganti saja di dalam persamaan itu. Jadi titik kita adalah 10, 70. Kemudian kita pilih satu lagi nilai J. Di sini J adalah 20, maka K kita akan dapat 60. Jadi titik kita yang kedua adalah 20, 60 di sini. Kemudian kita akan sambungkan kedua-dua titik ini dengan garis lurus. Kita akan dapat garis seperti ini. Dan garisnya juga adalah garis penuh. Seterusnya adalah ketaksamaan kita yang ketiga, 8J tambah 4K lebih besar sama dengan 320. Di sini kita akan dapatkan nilai J dan nilai K juga. Sama sekali, kita dapatkan nilai J sama dengan 0. Kita gantikan di dalam persamaan kita dan kita dapat nilai K sama dengan 80. Jadi titiknya adalah 0, 80 pada di sini. Seterusnya kita gantikan pula nilai J dengan 10, maka nilai K kita akan dapat 60. Jadi kita tanda pada graf kita titiknya. Kemudian seperti biasa, kita sambungkan kedua-dua titik ini menggunakan garis lurus seperti ini. Dan garis ini juga merupakan garis padu. Dan seterusnya kita akan lorekkan rantau yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan ini. Kita ada 3 garis, bermaksud rantau yang terhasil adalah berbentuk segitiga. Dan rantaunya adalah seperti ini. Baiklah, seterusnya terlihat soalan C. Menggunakan graf 13B, cari bilangan maksimum dan minimum mangkuk mi berperisai K jika bilangan mangkuk mi yang berperisai J yang dijual pada hari itu ialah 40. Jadi untuk soalan ini kita akan lihat pada graf kita, yang mana kita akan lihat jumlah mangkuk mi berperisai J yang dijual pada hari itu adalah 40. Kita akan lihat pada kedudukan 40 di sini dan kita dapati terdapat 2 titik yang berada pada rantau pelorek. Dia ada nilai maksimum dan juga nilai minimum. Kita lihat di sini nilai maksimumnya adalah 40 mangkuk. Kemudian nilai minimumnya di sini adalah 20 mangkuk. Maka jawapan kita untuk minimum 20 dan maksimum adalah 40.
Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan pertama, kita menyatakan ketaksamaan masing-masing, kita akan dapat 1 markah. Seterusnya untuk soalan B, kita melukis graf ketaksamaan. Kita melukis paksi yang betul dengan skala yang seragam, kita dapat 1 markah. Seterusnya kita melukis ketiga-tiga garis ketaksamaan kita ini, kita akan dapat 3 markah. Kemudian kita lorekkan rantau yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan tersebut, kita dapat 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan C, ternyatakan bilangan minimum 1 markah dan bilangan maksimum 1 lagi markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 10 markah. Seterusnya kita lihat soalan bernombor 14A. Jadual 14 menunjukkan kadar premium tahunan bagi setiap 1000 nilai muka insurans sementara boleh baharu tahunan yang ditawarkan oleh syarikat insurans KMN. Encik Mutu merupakan seorang guru yang berusia 39 tahun yang tidak merokok. Dia berhasrat untuk membeli satu pelan insurans untuk dirinya. Jika Encik Mutu ingin membeli polisi insurans bernilai RM260,000, hitung premium tahunan yang perlu dibayar olehnya. Sini kita kena lihat julat umur untuk Encik Mutu adalah di antara 35 sehingga 39. Kemudian dia juga merupakan bukan perokok dan dia adalah seorang lelaki. Maka nilai untuk 1000 adalah bersamaan dengan 1.438 ataupun RM1.43. Begitu. Jadi nilai insurans yang diingini oleh Encik Mutu adalah RM260,000. Maka kita akan buat RM260,000 dibahagikan dengan 1000. Kerana nilai ini merupakan nilai per ribu. Kemudian kita darab dengan 1.438. Kemudian kita terus tekan kalkulator. Kita akan dapat jawapannya adalah RM373.88. Ini adalah premium tahunan untuk polisi insurans ini. Seterusnya kita lihat soalan B. Encik Mutu ingin membayar premium dalam amount yang lebih kecil. Berdasarkan kadar premium dalam jadual di atas, hitung jumlah keseluruhan yang perlu dibayar oleh Encik Mutu selama setahun untuk satu Roman premium setengah tahunan. Di sini kalau kita lihat untuk setengah tahunan, kadar premiumnya adalah 53.50%. Bermaksud kita akan ambil peratusnya 53.5%. Kita darabkan dengan premium yang kita kira pada bahagian A tadi, RM373.88. Kemudian kita akan darabkan dengan 2. Kerana ia adalah premium setengah tahunan. Jadi untuk setahun kita akan darab dengan 2. Setengah darab dengan setengah dapat setahun. Dan jumlahnya adalah RM450. Seterusnya untuk soalan 2 Roman, premium suku tahunan, di mana peratusannya adalah 28.30. Kita akan ambil 28.3% didarabkan dengan premium tahunan 373.88. Kemudian di sini kita akan darabkan dengan 4 sebab dia adalah suku. Setahun ada 4 suku. Dan jumlahnya adalah RM423.23. Kemudian seterusnya untuk 3 Roman, premium bulanan. Dan peratusannya adalah 10.81. Kita akan ambil 10.81% didarabkan dengan RM373.88. Kemudian kita darab pula dengan 12 kerana 12 bulan bersamaan dengan setahun. Kita dapat RM485. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita mengira premium tahunan, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan untuk soalan B, 1 Roman iaitu premium setengah tahun, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan 1 markah. Begitu juga dengan soalan yang kedua Roman, langkah pengiraan 1 markah,
jawapan akhir 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan B, 3 Roman, langkah pengiraan 1 markah, jawapan akhir 1 lagi markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 8 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 15. Rajah 15 menunjukkan gabungan pepejal berbentuk prisma tegak dan separuh kon dengan tapak TWKVU di atas satah mengufuk. Trapezium PQWT adalah kelihatan rentas seragam prisma itu. PQRS ialah satah condong dan tepi PT, SU, RV dan QW adalah tegak. Lukis dengan skala penuh pada ruang jawapan. A. Dongakkan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan TW sebagaimana dilihat dari X. Itu berada pada X ini. Kemudian untuk soalan B, dongakkan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan WV sebagaimana dilihat dari Y. Itu berada di sini. Untuk soalan ini kita akan lukis dalam satu helaian kertas jawapan, di mana ada X dan Y secara bersebelah. Untuk melukis seperti ini, kita akan pertama sekali kita akan lukis garis binaan terlebih dahulu dan juga garis sempadan untuk lukisan kita seperti ini. Kemudian kita akan lihat dari pandangan Y, apakah yang kita akan nampak dari pandangan Y. Dan kita akan nampak seperti ini. Kita buat lakarannya terlebih dahulu berserta dengan ukurannya. Pertama sekali kita akan lukis garis lurus TWK. Itu panjangnya adalah 7 cm. Kita akan lukis seperti ini. Berada dalam sempadan garis yang telah kita buat tadi. Kemudian kita akan lukis garis menegak pula. Pertamanya adalah TP, panjangnya 4 cm. Kemudian WQ 6 cm. Kemudian seterusnya kita ada 2 garis condong, iaitu PQ dan juga ZK. Untuk garis condong kita akan terus saja garis seperti ini. Ini adalah dari pandangan X. Seterusnya pula adalah dari pandangan Y. Apakah yang kita nampak pandangan Y adalah seperti ini, dan dari segi lakarannya jadi seperti ini. Kita akan nampak juga garis PS, iaitu garis tersembunyi, garis putus-putus. Dan kita akan buat garis binaan terlebih dahulu berada di sini. Kemudian kita akan lukis dari pandangan X. Pertama sekali kita akan lukis garis WV, panjangnya adalah 6 cm. Kemudian kita akan lukis garis menegak VR 6 cm juga. Kemudian garis QR 6 dan juga garis WQ juga 6 seperti ini. Kemudian kita dapat lihat ada garis putus-putus iaitu pada PS. Kita buat garis putus-putus seperti ini. Kemudian seterusnya kita akan nampak kon berada di tengah-tengah. Dan kita akan lukis garis binaan bermula dari KZ seperti ini. Kemudian kita buat satu garis penengahnya. Kemudian kita akan lukis garis condong kiri dan kanan untuk kon seperti ini. Dan inilah untuk jawapan dari pandangan Y. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk dari pandangan X, kita lukis dengan bentuk yang betul, ukuran yang betul, kita akan dapat 4 markah. Kemudian untuk pandangan Y, kita lukis dengan bentuk yang betul, ukuran yang betul, kita akan dapat 5 markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Baiklah, seterusnya kita masuk pula ke bahagian C, di mana bahagian C ini kita ada 2 soalan dan kita wajib jawab 1 soalan sahaja. Kita lihat soalan yang pertama, iaitu soalan bernombor 16A. Satu kutipan wang telah dijalankan oleh semua murid SMK Seri Sakti bagi menjayakan program Carnival STEM yang akan dilaksanakan pada bulan Disember 2021. Jadual 16 menunjukkan jumlah kutipan bagi 42 orang murid yang dicatatkan oleh guru kelas 5 anggut. Hitung min anggaran jumlah wang dalam ringgit Malaysia yang dikumpul oleh seorang murid di kelas 5 anggut. Berikan jawapan anda betul kepada 1 titik perpuluhan. Untuk menjawab soalan ini, pertama sekali kita lihat untuk kutipan dalam ringgit Malaysia ini, dia diberi dalam selang kelas, iaitu 1, 50, 51 hingga 100 sehinggalah kelas yang terakhir 201 sehingga 250 ringgit. Untuk mengira min yang melibatkan dalam bentuk selang kelas, kita kena dapatkan titik tengah bagi tiap-tiap kelas. Kita lihat di sini, untuk dapatkan titik tengah, kita akan ambil had bawah tambah dengan had atas, kita bahagi dengan 2, iaitu 1
tambah 50 bahagi dengan 2, kita dapat 25.5. Dan begitulah untuk kelas-kelas yang seterusnya. Di sini kita dapat 75.5, 125.5, 175.5 dan 225.5. Di sini kita akan dapatkan min anggaran, iaitu X bar. Untuk mendapatkan X bar, kita akan ambil titik tengah dan didarabkan dengan kekerapan yang ada. Pertama sekali adalah 25.5 terdarab dengan kekerapannya 3, kemudian kita tambah dengan titik tengah seterusnya 75.5 darab 7 tambah 125.5 darab 13 tambah 175.5 darab dengan 11, kemudian tertambah dengan 225.5 terdarabkan dengan 8. Dan kita akan bahagikan dengan jumlah murid, iaitu 42. Dan di sini kita akan dapat jawapannya adalah RM142.20. Itu minnya. Selain pada ini, kita juga boleh terus menggunakan kalkulator saintifik kita. Pertama sekali, kita akan tekan menu. Kemudian kita akan tekan 6 untuk statistik. Kemudian kita tekan 1. Di sini kita ada satu lajur sahaja, iaitu X. Kalau kita lihat di sini, kita ada dua lajur, iaitu titik tengah dan juga kekerapan ataupun frekuensi. Jadi di sini untuk dalam kalkulator, kita akan masukkan satu lagi lajur untuk frekuensi. Seterusnya kita akan tekan shift, kemudian kita tekan menu ataupun setup di sini. Kemudian kita tekan bawah. Kemudian seterusnya kita akan tekan 3 untuk statistik. Kemudian di sini ditanyakan frekuensi, on dan juga off. Jadi kita akan onkan frekuensi, kita tekan 1. Jadi pada paparan kalkulator kita ada X dan juga frekuensi. X itu merupakan titik tengah dan frekuensi ini merupakan bilangan murid. Jadi di sini kita akan masukkan titik tengah kita yang pertama 25.5, tekan sama dengan, kemudian kita masukkan 75.5, kita tekan sama dengan. Di sini kita akan masukkan pada kolom pertama terlebih dahulu. Seterusnya 125.5 sama dengan 175.5 sama dengan dan 225.5 sama dengan. Dan seterusnya kita akan masukkan pula dalam kolom ataupun lajur yang kedua, iaitu frekuensi. Kita akan bermula dengan X kita yang pertama, iaitu 25.5, kita masuk 3, tekan sama dengan, kemudian 7 sama dengan, 13 sama dengan, 11 sama dengan, dan 8 sama dengan. Sini kita boleh menggunakan butang navigasi atas, bawah, kiri dan kanan ini. Dan seterusnya untuk mendapatkan jawapan, kita akan tekan option. Kita akan tekan 3 di sini. Dan kita dapat X bar kita ataupun min adalah 142.166667. Maka kita bundarkan menjadi 142.2. Seterusnya soalan 16B. Tingkatan yang berjaya membuat kutipan wang melebihi had minimum yang ditetapkan oleh pihak sekolah dalam kandidat tersebut akan diberi hadiah. Diberi kebarangkalian tingkatan 4 dan tingkatan 5 dipilih masing-masing ialah 1/10 dan 3/4. Hitung kebarangkalian 1 Roman, tingkatan 4 dan 5 dipilih. Untuk menjawab soalan ini, kita lihat untuk tingkatan 4 yang dipilih adalah 1/10. Kemudian tingkatan 5 adalah 3/4. Di sini kita akan darab tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi 1/10 darab 3/4. Kita dapat kebarangkaliannya adalah 3/40. Seterusnya untuk soalan 2 Roman, tingkatan 4 atau tingkatan 5 dipilih. Kita lihat di sini, tingkatan 4 yang dipilih adalah 1/10. Kemudian tingkatan 5 yang terpilih adalah 3/4. Dan di sini dihubungkan dengan perkataan atau, maksudnya kita tambah.
seterusnya kita akan tolak dengan 3/40. Kerana 3/40 ini merupakan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dia merupakan peristiwa saling tak eksklusif. Kita kena tolak dengan 3/40 supaya kita tidak kiranya sebanyak 2 kali. Sebab dia merupakan peristiwa saling tak eksklusif. Dia bertindan. Dan kita akan dapat jawapan akhir kita adalah 31/40. Seterusnya untuk soalan 3 Roman, tingkatan 5 sahaja terpilih. Jadi kita lihat tingkatan 5 adalah 3/4. Kemudian seterusnya tingkatan 4 yang terpilih adalah 1/10 di sini. Ini bermaksud pemilihan tingkatan 5 di sini akan jadi 9/10. Jadi kita akan darab dengan 9/10 di sini. Dan jawapan akhir kita adalah 27/40. Seterusnya terlihat soalan 16C. Semasa Carnival Stand berlangsung, kelab matematik menggunakan satu permainan pengaturcaraan. Pelajar 16 menunjukkan 5 segitiga yang dilukis pada suatu satah kertas. Dalam permainan tersebut, peserta dikehendaki menulis satu pengaturcaraan yang menunjukkan segitiga Q adalah imej bagi segitiga P di bawah gabungan penjelmaan VU. Dengan syarat, segitiga P mestilah dipetakan pada ruangan segitiga yang disediakan dengan betul. Huraikan selengkapnya penjelmaan U dan juga penjelmaan V. Jadi secara ringkasnya kita lihat di sini Q ini merupakan imej kepada objek iaitu P ini. Sini kita ada dua penjelmaan ataupun dua transformasi daripada P untuk menuju ke imejnya yang berada di Q. Jadi kita kena nyatakan apakah transformasi yang terlibat dengan syaratnya segitiga-segitiga yang dilukis ini merupakan clue kepada jawapan kita. Pertama sekali, kalau kita lihat untuk transformasi yang pertama, kita boleh nyatakan dia merupakan translasi. Iaitu daripada P pergi ke segitiga yang ini, yang dua ini. Kita labelkan sebagai dua, iaitu pergerakan paksi X dan pergerakan paksi Y. Kemudian seterusnya daripada segitiga yang kedua ini dia akan pergi ke Q ke sini. Kita akan nyatakannya sebagai putaran. Jadi pertama sekali untuk U, kita nyatakannya sebagai translasi pergerakan pada paksi X dan pada paksi Y. Kalau kita dapat kira di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu X 12. Kemudian dia bergerak ke atas iaitu Y 1, 2, 3, 4, 4. Jadi translasi 12, 4. Kemudian selepas pada translasi ini dia akan pergi ke Q. Dan Q ini adalah merupakan putaran. Dia akan putar. Putaran ini adalah 180 darjah. Kita boleh buat ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Dan kita kena dapatkan pusat putaran. Kita akan sambungkan bucu, imej dan juga objek yang sepadan di sini. Seperti ini. Kemudian satu lagi di sini. Dan kita dapati ada titik temu di antara dua garis ini. Dan titik temunya berada di sini. Dan kalau kita lihat, untuk soalan ini dia sedikit ganjil berbanding dengan soalan-soalan yang pernah kita jawab sebelum ini, di mana jawapannya mesti berada pada bucu-bucu gerik segi 4. Tapi kalau lihat di sini, jawapannya tidak berada pada bucu gerik segi 4. Dia berada di tengah-tengah gerik segi 4 ini. Dan kalau lihat untuk nilai X di sini adalah 15. Manakala untuk nilai Y di sini adalah 7.5. Maka putaran kita adalah 180 darjah, pusat 15, 7.5. Kita akan tulis di sini. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi markah. Untuk soalan A, kita menyatakan min, langkah pengiraan kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 markah. Kemudian untuk soalan 16B, untuk 1 Roman, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir kita 1 markah. Kemudian untuk 2 Roman, langkah pengiraan 1 markah, jawapan akhir 1 markah juga. Dan untuk soalan 3 Roman, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir kita 1 markah lagi. Kemudian seterusnya untuk soalan 16C,
kita menyatakan U adalah translasi. 12, 4. Di sini kita dapat 2 markah. Dan seterusnya untuk V, kita nyatakan ia adalah putaran dengan sudut 180 darjah dan juga pusatnya kita dapat 3 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 15 markah. Seterusnya soalan yang kedua iaitu soalan nombor 17A. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan markah ujian subjek STEM yang mengandungi soalan biologi, fizik, kimia, matematik tambahan dan matematik bagi 14 orang pelajar di sebuah sekolah. 1 Roman. Untuk caraian soalan ini gunakan kertas graf yang disediakan di halaman 33. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 orang pelajar pada fasa mengufuk dan 2 cm kepada 5 markah pada fasa mencancang, lukis OGIF bagi data tersebut. Untuk melukis OGIF, kita memerlukan data kekerapan longgokan dan juga sempadan atas. Kekerapan longgokan ini kita akan gunakan sebagai paksi mencancang iaitu sinonim dengan paksi Y. Kemudian untuk sempadan atas kita menggunakannya untuk paksi mengufuk dan sinonim dengan paksi X. Dan untuk kekerapan longgokan kita kena ada kekerapan kosong terlebih dahulu. Bermaksud kita akan tambah lagi sempadan atas yang sebelum 49.5 iaitu 39.5 di mana kekerapannya adalah sifar ataupun kosong. Pertama sekali kita akan lukis paksi mengufuk iaitu 2 cm kepada 10 dan juga paksi mencancang 2 cm kepada 5. Titik pertama yang kita akan plot adalah kekerapan kosong di mana sempadan atasnya adalah 39.5. Kemudian titik kedua 249.5 sini. Kemudian titik yang ketiga kekerapan longgokannya adalah 14. Seterusnya 26. Kemudian 37 dan yang terakhir 40. Kemudian kita akan sambungkan titik-titik ini dengan satu garis lengkung seperti ini. Baiklah, seterusnya terlihat soalan 2 Roman. Diberi bahawa 19 orang pelajar memperoleh grade cemerlang dalam ujian tersebut. Berdasarkan OGIF yang dilukis di A1 Roman, tentukan markah minimum grade cemerlang bagi ujian tersebut. Di sini kita ada 40 orang. Kita akan tolak dengan 19. Kita akan dapat 21. Bermaksud pada OGIF kita akan lihat pada kekerapan longgokan 21 orang. Pada OGIF kita akan ambil pada kekerapan longgokan 21 di sini. Kemudian kita akan dapatkan nilai markahnya adalah 75.5. Jawapan kita adalah 75.5%. Seterusnya terlihat soalan 17B. Aida berasa sedih apabila mendapati min markah bagi 4 subjek elektifnya, biologi, fizik, kimia dan matematik tambahan dalam peperiksaan pertengahan tahun adalah 67.5. Setelah perbincangan dan semakan semula, Aida memperoleh tambahan markah bagi markah kimia dan matematik tambahan dari guru-gurunya. Diberi markah tambahan kimia adalah 2 kali ganda markah tambahan matematik tambahan. Dan min markah subjek elektif barunya adalah 70.5. Hitung tambahan markah bagi subjek kimia yang diperoleh oleh Aida. Di sini kita dapati bahawa min asalnya adalah 67.5. Kemudian min barunya pula setelah tambah markah adalah 70.5. Dan di sini penambahan berlaku untuk subjek kimia dan juga matematik tambahan. Jadi di sini kita akan dapatkan min barunya, kita akan tambahkan markah untuk 4 subjek elektif ini iaitu bio, fizik, kimia dan juga matematik tambahan. Dan kalau kita lihat minnya pada asal adalah 67.5. Jadi untuk bio dan fizik kita akan ambil markah 67.5 tambah dengan fizik 67.5 juga. Kemudian kita tambah dengan subjek kimia iaitu 67.5 kita tambahkan dengan pertambahan markah iaitu 2 kali ganda daripada matematik tambahan, kita letak 2x. Kemudian kita tambah dengan matematik tambahan 67.5 tambah x. Kemudian kita bahagi dengan 4 dan jawapannya ataupun minnya adalah 70.5.
Seterusnya kita akan terus tekan kalkulator dan kita akan dapat nilai X sama dengan 4. Maka tambahan markah bagi subjek kimia adalah 2 kali ganda daripada matematik tambahan. Maka jawapan akhir kita adalah 8. Seterusnya untuk soalan C, Cikgu Liana ingin memilih seorang pelajar bagi mewakili sekolah dalam pertandingan Olimpiad STEM peringkat negeri. Cikgu Liana telah menganalisis skor bagi 5 subjek STEM yang telah diperoleh oleh 2 orang murid dalam saringan akhir peringkat sekolah. Jadual 17.1 Roman menunjukkan maklumat bagi nilai sigma X dan sigma X kuasa 2 skor tersebut. Dengan menghitung sisihan piawai bagi setiap murid, lengkapkan jadual 17.2 di ruangan jawapan. Ada ruangan jawapan di sini, kita ada nilai sigma, iaitu sisihan piawai. Dan kita akan menggunakan rumus sisihan piawai. Mana rumus sisihan piawai itu sigma sama dengan punca 2 sigma X kuasa 2 per dengan N tolak dengan X bar kuasa 2. Dan di sini kita kena dapatkan nilai X bar iaitu nilai min bagi Zulkhairi dan juga Melissa. Untuk mendapatkan nilai min bagi Zulkhairi dan Melissa ini, kita lihat pada jadual 17.1 Roman, kita ada sigma X untuk Zulkhairi adalah 436. Kita ambil nilai X untuk Zulkhairi 434 per dengan 5, iaitu 5 subjek. Kita akan dapat 86.8. Manakala untuk Melissa pula, X barnya adalah 443 per dengan 5. Kita akan dapat 88.6. Seterusnya kita akan dapatkan pula sigma iaitu sisihan piawai dengan menggunakan rumus sisihan piawai. Sama sekali untuk Zulkhairi dahulu. Kita akan ambil sigma X kuasa 2 37.854 bahagi dengan 5 tolak dengan X bar kuasa 2. Itu 86.8 kuasa 2. Kemudian kita punca 2 kan. Kita terus tekan kalkulator. Kita akan dapat 6.049. Seterusnya, kita cari pula untuk Melissa. Kita akan ambil sigma X kuasa 2, 39.417 per dengan 5 tolak dengan X barnya 88.6 kuasa 2. Kemudian kita terus tekan kalkulator. Kita dapat 5.783. Jadi pada ruangan jawapan kita akan tulis untuk Zulkhairi sigmanya ataupun sisihan piawainya adalah 6.049 dan juga Melissa 5.783. Soalan 2 Roman, tentukan siapa yang tidak terpilih untuk ke pertandingan tersebut. Berikan justifikasi anda. Di sini ditanyakan siapakah yang tidak terpilih, bermaksud kita akan lihat pada nilai sigma iaitu sisihan piawai. Sisihan piawai yang paling kecil menunjukkan dia adalah konsisten. Jadi di sini Zulkhairi tidak terpilih. Disebabkan nilainya lebih besar daripada nilai Melissa. Jadi Zulkhairi tidak konsisten. Jadi alasannya adalah kerana nilai sisihan piawainya lebih besar berbanding dengan Melissa. Bermaksud dia tidak konsisten berbanding Melissa. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemarkah. Untuk soalan A, kita melukis OGIF di mana kita melukis paksim mengufuk dan paksim pencancangnya dengan nilai yang seragam. Kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita plotkan tiap-tiap titik dengan plot yang betul. Kita dapat 2 markah dan melukis 1 garis yang melalui ke semua titik. Kita dapat 1 lagi markah. Kemudian seterusnya untuk soalan 2 Roman, kita menyatakan jawapan terdapat 1 lagi markah di sini. Seterusnya kita melihat soalan B, langkah pengiraan di mana kita menambah untuk subjek kimia dan juga subjek matematik tambahan dengan 2X dan juga X. Ini kita dapat 1 markah. Menggunakan rumus X bar 1 lagi markah dan kita dapat nilai X 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan 17C, kita menggunakan rumus sisihan piawai untuk Zulkhairi, kita dapat 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Begitu juga dengan Melissa, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan 2 Roman, kita tentukan yang tidak
terpilih untuk ke pertandingan tersebut iaitu Zulkhairi 1 markah dan kita nyatakan justifikasinya 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 15 markah. Baiklah, itu saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi untuk video yang akan datang.